Ketua Penerangan Bersatu, Razali Idris mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas tuduhan menghasut. Terdahulu, Ketua Bersatu Terengganu itu didakwa di bawah Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Pada 15 November, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membuat laporan polis berhubung ucapan Idris ketika Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Kecil Parlimen Kemamat. Mengikut kertas pertuduhan, Razali didakwa mengeluarkan kenyataan berbau hasutan di Padang Astaka Cukai Kemaman, Terengganu antara 9.30 malam dan 11.30 malam pada 10 November lalu. Kenyataan tersebut adalah mengenai dakwaan bahawa Padang Kakimat dikawal oleh kerajaan. Sabit kesalahan, dia boleh dipenjara sehingga 3 tahun, denda tidak melebihi RM5,000 atau kedua-duanya sekali. Hakim N. Priscilla Hima Malini membenarkan Razali dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak RM6,000 dengan seorang penjamin dan memerintahkan tertuduh tidak membuat sebarang hantaran dalam talian atau ulasan awam mengenai perkara itu sehingga kes selesai. Dia juga menetapkan 8 Disember untuk sebutan kes. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya, Kalmizah Saleh meminta agar ikat jamin ditetapkan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin. Dia juga meminta mahkamah memerintahkan Razali tidak membuat kenyataan lanjut mengenai kes itu sementara menunggu kes selesai. Bagaimanapun, peguam bela Razali, Hashahari Johari Mawi, memohon ikat jamin RM1,000 dengan seorang penjamin memandangkan tertuduh tidak berisiko melarikan diri. Peguam itu menegaskan Razali bukan sahaja seorang ketua keluarga yang memiliki 2 anak dan menjaga isterinya yang menghidap sakit jantung. Malah dia juga seorang senator di Dewan Negara dan anggota Exco Kerajaan Negeri Terengganu. Katanya berikutan itu tiada potensi tertuduh melarikan diri atau menimbulkan risiko mengganggu saksi pendakwaan. Peguam itu berkata tidak timbul isu Razali akan mengganggu saksi pendakwaan memandang saksi adalah daripada SPRM sendiri. PAS mendakwa bekas Panglima Angkatan Tentera Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor diperalatkan Barisan Nasional untuk bertanding pada Pilihan Raya Kecil Parlimen Kemaman pada 2 Disember ini. Timbalan Pesuruhjaya 2 PAS Negeri, Datuk Saiful Bahari Mahmat berkata, pemilihan Raja Muhammad Effendi sebagai calon langsung adalah sekadar alat untuk menyelamatkan maruah UMNO dan BN yang tersilap langkah memfailkan petisyen menyebabkan pilihan raya secara paksa diadakan. Justru itu, katanya, Raja Muhammad Effendi yang mungkin malu dan terhutang budi dengan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang mempunyai hubungan istimewa ketika memegang jawatan sebagai Menteri Pertahanan menerima tawaran sebagai calon walaupun dalam keadaan terpaksa. Katanya walaupun keputusan petisyen memihak kepada BN, Ahmad Zaid yang juga Timbalan Perdana Menteri sedar parti itu mustahil untuk memenangi kursi Parlimen Kemamat. Pemimpin BN di peringkat negeri tahu parti itu akan tewas, sebab itu pemimpin sini termasuk bekas Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Said dan pengurusi Felda Datuk Seri Ahmad Sabri Cik cuba mengelak daripada disenaraikan sebagai calon. Mengulas lanjut, Saiful Bahari yang juga Exco Kerajaan Negeri berkata, Ahmad Said dan Ahmad Sabri sedar jika mereka tewas pada PRK ini akan menjejaskan jawatan sebagai pengerusi Lembaga Kemajuan Terengganu dan Felda. Katanya BN berada dalam keadaan tersepit untuk memilih calon menyebabkan Ahmad Zaid terpaksa memperalatkan orang luar parti bertujuan menyelamatkan kedudukannya dalam parti dan kerajaan. Kami Barisan Kepimpinan PAS Pusat dan Negeri mendoakan agar Raja Muhammad Effendi bersabar dengan permainan politik dan semoga lebih berjati diri dalam mempertahankan maruah diri sendiri. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Puan Azhar Kashi berkata, Bersatu tidak akan bertahan lama seperti yang dijangkakan oleh Setiausaha Agungnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin bahawa parti itu berpotensi untuk pergi jauh. Puan berkata Hamzah lupa bahawa Bersatu kini semakin ketinggalan berbanding PAS yang mempunyai negeri sandaran sendiri. Bersatu juga tidak mempunyai akar umbi sendiri dan hanya bergantung pada PAS. Katanya Hamzah lupa parti itu kini semakin tertinggal jauh, bukan sahaja ditinggalkan jauh oleh PAS tetapi oleh MP Bersatu yang akan tinggalkan parti itu. Puncanya, Bersatu tidak ada akar umbi sendiri. Ia berjaya kerana PAS. Bersatu gagal menggantikan UMNO. Bersatu tidak ada negeri sandaran macam PAS, UMNO dan PKR. Hamzah sebelum ini menggesa ahli parlimen lebih keras untuk parti yang menurutnya berpotensi pergi jauh berdasarkan prestasi pilihan raya lalu. Dalam ucapannya kepada perwakilan parti di Pusat Convention Idea semalam, Hamzah berkata dalam tempoh sesingkat 6 tahun parti itu mampu memenangi 31 kursi parlimen. Katanya juga parti lain selepas puluhan tahun tertubuh belum tentu boleh mencapai prestasi seperti Bersatu. Sementara itu, Puan berkata Bersatu akan ditinggalkan jauh sebelum PRU16 dengan wakil rakyat mereka akan mula beralih kepada PAS atau kepada PMX. Katanya ini melemahkan daya juang wakil rakyat Bersatu. Mereka akan beralih jika tidak kepada PAS, akan beralih sokongan kepada PMX. Bersatu akan ditinggal jauh sebelum PRU16. Pengakuan PAS bahawa Perikatan Nasional masih berusaha menarik sokongan UMNO menunjukkan parti itu semakin terdesak untuk menjatuhkan kerajaan. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata,
Penegasan itu juga menunjukkan PN tidak pernah berputus asa mahu memporak-perandakan kestabilan negara yang sudah dicapai melalui kerajaan perpaduan. Katanya memang ini menunjukkan mereka terdesak, tak pernah berputus asa nak memporak-perandakan dan mengkucak-kacikkan kestabilan politik. Apa yang sudah ada hari ini sebenarnya sudah cukup baik. Kerajaan stabil, kerajaan boleh melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya. Usaha seperti itu amat tidak bertanggungjawab. Lok berkata titah yang di-Pertuan Agong agar semua pihak memastikan kerajaan stabil juga tidak dihiraukan PAS. Katanya sedang yang di-Pertuan Agong berkali-kali bertitah supaya pastikan kerajaan stabil dan tidak ada lagi kucak-kacik politik dan fokus bangunkan negara. Tetapi mereka ini tidak habis-habis berangan nak rampas kerajaan, tunggulah sampai pilihan raya. Abdul Hadi berkata pencalonan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsudin Mokhtar di PRK Kemaman juga merupakan persediaan untuk PN mengambil alih Putrajaya. Katanya kita sedang memujuk lagi UMNO kerana ahli Parlimen UMNO bukan semua sokong PH, kita sedang pujuk lagi pihak lain untuk bergabung. Sementara itu, ketika ditanya mengenai kempen PAS di Kemaman yang banyak menyentuh isu hubungan UMNO dan DAP, Lok berkata perkara itu menunjukkan PN ketandusan modal. Menurut Menteri Pengangkutan itu, tidak ada perlu digusarkan mengenai kerjasama antara UMNO dan DAP. Katanya, jadi hari ini apa yang kita takutkan? Saya boleh turun bersama dengan pemimpin UMNO, berkempen bersama orang lama UMNO Ahmad Said. Tak ada masalah kita turun ke kawasan pengundi Cina, pergi ke kedai kopi berceramah. Kalau kita terlalu taksub pada sentimen lama ini, tidak akan membawa ke mana-mana. Bagaimanapun kata Lok, PAS terus memainkan sentimen berkenaan bagi meretakkan hubungan antara DAP dan UMNO. Katanya kalau Asyik nak mainkan sentimen, jangan lupa PAS pun pernah bekerjasama dengan DAP, jadi apa masalahnya? Pengumuman Muhyiddin Yassin tidak bertanding sebagai Presiden pada pemilihan parti tahun depan hanya bersifat cadangan ketika ini. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin mengulas pendirian disebut Muhyiddin dalam ucapan dasarnya sepenuh Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu berkata, perkara itu tidak semestinya diterima oleh pimpinan dan akar umbi. Katanya saya nak maklumkan di sini, tadi baru ucapan Tan Sri Muhyiddin jangan persoalkan kerana kita belum buat keputusan untuk tidak terima. Ini baru cadangan dan saya tidak melihatnya sebagai isu besar. Semua majlis pimpinan tertinggi bersetuju Tan Sri kata tak nak pertahankan bukan letak jawatan. Terdahulu Muhyiddin mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan Presiden pada pemilihan Bersatu tahun depan untuk memberi ruang kepada pemimpin pelapis. Sementara itu Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu mengaku terkejut dengan pengumuman Muhyiddin dan ia tidak pernah disuarakan pengurus Perikatan Nasional sebelum ini. Katanya saya rasa terkejut dan tidak berpuas hati dengan pengumuman Muhyiddin untuk tidak menawarkan diri dalam pemilihan parti akan datang. Kita dapat melihat maklum balas secara tiba-tiba daripada semua perwakilan yang berdiri menolak. Faizal berkata Setiausaha Agung juga memberi jaminan supaya ahli parlimen tidak perlu bimbang kerana pucuk pimpinan akan mencari jalan supaya Muhyiddin kekal kerana ahli parlimen Paguh merupakan pencetus penubuhan bersatu. Beliau juga mengumumkan tidak akan merebut jawatan Presiden pada pemilihan akan datang, sebaliknya terus mempertahankan institusi Presiden. Katanya saya tidak akan menentang Muhyiddin, saya akan lindungi beliau. Ketua Pemuda Wan Ahmad Faizal Ahmad Kamal pula berkata beliau akan mengusulkan supaya Muhyiddin kekal menerajui Bersatu pada pemilihan seterusnya. Muhyiddin Yassin mengejutkan seluruh perwakilan dan pemerhati Bersatu apabila mengumumkan dia tidak akan mempertahankan jawatan pada pemilihan parti akan datang. Kata ahli Parlimen Paguh itu, Perhimpunan Agung kali ini adalah yang terakhir untuk dia berada di pentas utama sebagai Presiden. Menurut Presiden Bersatu itu, keputusan tersebut diambilnya bagi memberi peluang barisan kepimpinan baru mengambil alih parti tersebut. Katanya saya ingin mengumumkan bahawa masa untuk saya mewariskan kepimpinan parti kepada barisan kepimpinan yang baru telah pun tiba. Untuk itu, saya tidak akan mempertahankan jawatan Presiden pada pemilihan parti yang akan diadakan sebelum hujung tahun depan. Tambah Muhyiddin, tarikh pemilihan tersebut akan ditentukan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu tidak lama lagi. Bagaimanapun, pengumuman itu mendapat reaksi perwakilan yang meminta Muhyiddin menarik balik keputusan tersebut. Katanya keputusan tersebut dibuat untuk memberi ruang kepada pemimpin pelapis mengambil alih kepimpinan parti melalui proses demokrasi. Muhyiddin menambah dalam proses itu dia menasihatkan pemimpin terbabit mengamalkan musyawarah terlebih dahulu untuk memastikan tokoh-tokoh yang berpengalaman luas mempunyai tempat dan peranan dalam parti. Katanya ini penting supaya kekuatan yang ada pada parti kita dapat kita gemilang dengan lebih jitu lagi pada masa hadapan. Justru Tan Muhyiddin dia mengambil kesempatan untuk memohon maaf kepada semua barisan pimpinan dan ahli Bersatu sekiranya ada melakukan sebarang kesalahan atau kesilapan sepanjang memimpin parti itu. Parti Komponen Pakatan Harapan akan bersama-sama menjadi tunjang utama dalam membantu calon Barisan Nasional Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor merampas kembali kubu Kuala UMNO pada pilihan raya kecil Parlimen Kemaman. Presiden Parti Amanah Negara, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, PH mempunyai keyakinan perubahan itu boleh tercetus pada PRK Kemaman sekaligus mewujudkan wakil daripada Terengganu di blok kerajaan.
Katanya kita yakin perubahan bermula di Terengganu dan ombak di Kemaman ini akan sampai ke Besut dan BN yang sedang membina kekuatan semula akan terus kuat. InsyaAllah orang Melayu akan yakin dengan perjuangan UMNO dan kami akan membantu. Daripada PKR, PH akan bantu kekuatan utama untuk pulihkan Terengganu. Saya yakin pilihan raya umum akan datang, kita kekal memerintah kerajaan perpaduan. Kita mahu kerajaan kita teguh, kita mahu di negeri Melayu ini ada wakil rakyat di Parlimen. Kita mahu salah satu yang duduk di belah kita ini daripada Ahli Parlimen Kemaman. Pada PRK itu, Raja Muhammad Effendi berdepan pertembungan 1 lawan 1 dengan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang mewakili PAS. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 28 November ini bagi pengundian awal dan 2 Disember sebagai hari mengundi. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal akan membuat aduan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dalam masa terdekat berhubung kononnya pekarangan Parlimen dijadikan lokasi individu termasuk Datuk Botak mengadakan perbincangan dengan menawarkan habuan tertentu kepada Ahli Parlimen Pembangkang. Tindakan individu berkenaan dikatakan adalah cubaan untuk memujuk supaya Ahli Parlimen Pembangkang beralih sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wan Ahmad Faizal yang juga Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada berkata, beliau sendiri akan membawa perkara itu untuk perbincangan lanjut dengan Kepimpinan Bersatu dan Perikatan Nasional. Selain itu, beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Ketua Whip PN Datuk Seri Tauhidin Hassan berhubung perkara itu. Katanya kita sudah ambil tindakan undang-undang dan laporan polis, tetapi susah kita nak minta speaker masuk campur sebab benda ini. Kita tidak boleh halang orang masuk Parlimen untuk jumpa dengan Ahli Parlimen. Sebab pertemuan itu bermula di Parlimen dan berakhir di hotel. Jadi Parlimen bukan tempat semua perkara, malah berlaku di luar Parlimen juga. Boleh akan buat aduan, itu cadangan yang baik. Kita boleh beri peringatan kepada speaker. Saya bincang dengan parti dan Ketua Whip. Mengulas selanjut isu sama, Wan Ahmad Faizal berkata, selain Datuk Botak, terdapat individu lain yang cuba mendekati Ahli Parlimen Pembangkang dengan menawarkan habuan bagi menyatakan sokongan kepada Anwar. Bagaimanapun beliau tidak mendedahkan maklumat individu berkenaan secara terperinci. Katanya saya ada didekati dua-dua Datuk Botak dan bukan individu selain Datuk Botak kira-kira sebulan yang lalu. Ada yang bersemuka dan modus operandi mereka melalui email dan WhatsApp. Ditanya berapa ramai Ahli Parlimen Pembangkang yang sudah didekati individu berkenaan, Timbalan Ketua Pemuda PN itu mendakwa semua Ahli Parlimen bersatu. Beliau juga tidak menolak ada Ahli Parlimen PAS didekati individu berkenaan untuk ditawarkan habuan bagi beralih sokongan kepada Anwar. Katanya semuanya ada kes mahkamah atau kena ugut dengan lembaga hasil dalam negeri dan sebagainya tidak didekati. Tetapi Ahli Parlimen yang lain semuanya saya rasa sudah kena didekati. Macam Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak perlu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin pun tidak didekati. Ahli Parlimen yang lain semua diintai oleh wakil yang mengaku membawa mandat daripada PMX. Saya juga dengar ada Ahli Parlimen PAS didekati tetapi saya tidak pasti siapa, tetapi ada. Beberapa perwakilan sayap bersekutu bersatu yang hadir konvensyen sempena Perhimpunan Agung Tahunan mendesak Ketua Sayap berkenaan, Dr. Chong Fat pun meletak jawatan. Kelihatan beberapa individu yang dipercayai ahli sayap berkenaan mengangkat kertas yang memaparkan letak jawatan Chong Fat Pul bertanggungjawab kekalahan semua calon PRU15 dan PRN ramai hilang deposit. Kejadian bermula ketika Fat Pul ingin menyampaikan ucapan dasar di konvensyen berkenaan apabila terdapat seorang perwakilan melaungkan Chong Fat Pul letak jawatan. Kemudian terdapat seorang individu yang dipercayai Sekretariat Konvensyen berkenaan mendekati kumpulan itu untuk menurunkan kertas berkenaan. Kejadian tidak disangka itu berlaku di hadapan Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Pengarah Jentera Barisan Nasional bagi Pilihan Raya Kecil Kemaman, Datuk Seri Ahmad Said menemplak kenyataan Naib Presiden PAS, Datuk Idris Hamad berhubung parti tersebut boleh menang pada pilihan raya hanya dengan meletakkan botol air mineral. Beliau juga pengurusi UMNO Terengganu berkata, kenyataan yang dikeluarkan tersebut bukan sahaja merendahkan pengundi Kemaman, malah rakyat di kawasan berkenaan dianggap sebagai individu kurang cerdik. Katanya ini merupakan sikap angkuh kepimpinan PAS dan penyokong-penyokong PAS. Bayangkan UMNO yang banyak berjasa pada negara dan negeri ini diibaratkan lawan botol air pun boleh menang kalau letak botol tersebut. Inilah mentaliti orang PAS yang memperkecilkan seseorang, sedangkan umat Islam menjaga tata laku dan percakapan. Jangan menghina dan memperlekehkan orang lain. Apakah orang Kemaman ini tidak berhati perut, tak ada maruah dan harga diri? Sebab itu saya minta orang Kemaman supaya jagalah harga diri kita dan janganlah terpengaruh dengan mereka PAS. Pada 19 November lepas, sebuah akhbar tempatan melaporkan Idris waktu berceramah di unit daerah mengundi. Pekan Kijam menyatakan PAS optimis meminta pengundi Terengganu yang memberi sokongan padu kepada parti itu akan berterusan pada PRK Kemaman. Menurut Idris, sekiranya meletak botol air mineral sekalipun,
PAS boleh menang pada pilihan raya berkenaan. Mengulas lanjut, Ahmad yang juga bekas Menteri Besar Terengganu itu menyeru supaya pengundi Kemaman mempunyai kesedaran dengan memilih calon terbaik daripada Barisan Nasional untuk menjadi wakil rakyat di kawasan tersebut demi kebaikan dan kesejahteraan mereka. Katanya, kita minta rakyat Kemaman berfikir dan menyedari bahawa calon yang kita letakkan ini merupakan seorang calon hebat dan berkaliber di mana beliau boleh memberi perkhidmatan terbaik pada mereka. Kita harap dalam kesemua parlimen di Terengganu ini ada wakil satu-satunya kerajaan perpaduan. Kita nak rakyat Kemaman sedar bahawa ini semua demi kepentingan mereka sendiri. PRK Parlimen Kemaman pada 2 Disember ini menyaksikan saingan dua penjuru antara calon Barisan Nasional iaitu bekas Parlimen Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor dan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar bagi PAS. PRK Parlimen Kemaman diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu yang membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada pilihan raya umum ke-15. PRK Kemaman dijangka menelan belanja RM3.5 juta melibatkan 2,102 petugas dan 49 pusat mengundi yang mengandungi 244 saluran. Parlimen ini mempunyai 141,750 pemilihan berdasarkan daftar pemilih tambahan Ogos yang dikemas kini sehingga 3 Oktober merangkumi 141,382 pengundi biasa, 387 anggota polis, 9 tentera dan pasangan serta 12 pengundi tidak hadir luar negara. Pada PRU15, calon PAS Cik Alias Hamid memenangi kursi Parlimen Kemaman selepas memperoleh 65,714 undi menewaskan pengerusi UMNO Terengganu Datuk Seri Ahmad Said yang mendapat undi sebanyak 38,535 dengan majoriti 27,179 undi. Dua lagi calon yang bertanding di parlimen itu, Rosli Abdul Ghani Pejuang dan Hasuddin Sudin Pakatan Harapan, masing-masing mendapat undi sebanyak 506 dan 8,340. Seorang ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu memberi jaminan penuh tidak ada lagi ahli parlimen dari parti berkenaan yang akan beralih pendirian menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Rosul Wahid berkata, jaminan itu berdasarkan perbincangan yang berlangsung antara kesemua ahli parlimen bersatu dengan pimpinan parti. Menurut ahli parlimen Hulu Terengganu itu, pertemuan dengan semua mencapai keputusan positif apabila semua bersetuju untuk menyatakan sokongan berterusan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Presiden Bersatu dan pengerusi Perikatan Nasional. Selain itu, beliau berkata ada juga perbincangan dalam kalangan ahli parlimen parti itu mengenai sokongan dalam bentuk aku janji, namun tidak menjelaskan dengan lebih lanjut adakah syarat tindakan itu dilaksanakan atau sebaliknya. Katanya, kita ada perbincangan mengenai aku janji. Maknanya sekarang ini kita sudah seia sekata tidak akan beralih sokongan. Sah tidak ada. Ahli Parlimen Bersatu akan beralih sokongan. Saya beri jaminan 100%. Rosul mendakwa ada pernah mendekati Datuk Botak menerusi panggilan telefon. Beliau mendakwa ada dijanjikan projek pembangunan di kawasan Parlimen Hulu Terengganu sebagai syarat perlu menyokong Anwar. Katanya, saya secara peribadi ada dihubungi. Ada nombor-nombor telefon yang pelik saya tidak angkat masa dalam tempoh waktu yang dicuba nak lobby. Kebelakangan ini ada nombor telefon pelik saya tak angkat. Saya jarang tak angkat telefon sebenarnya. Sejak 1999 saya bergelar YB. Sampai sekarang semua panggilan telefon saya angkat. Semua nombor telefon saya bagi kepada semua orang. Kebelakangan ini bila ada isu sebegini saya tidak angkat panggilan telefon. Sekarang ini tidak ada lagi. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menyatakan parti itu memiliki ramai tokoh yang berpotensi untuk mengetuai parti dan bukan terhad kepada Hamzah Zainuddin. Katanya dia bersetuju dengan kenyataan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang menegaskan ramai pemimpin pelapis yang ada dalam parti termasuk dua naib presiden Razzie Jeddin dan Ronald Kiande. Selain itu, kata Ahmad Faizal, pemimpin sayap-sayap Bersatu juga memiliki kewibawaan untuk ditunjukkan sebagai ketua parti yang boleh mengambil alih tampuk kepimpinan. Katanya bukan sahaja mana-mana yang disebut tetapi ramai lagi pemimpin Bersatu ada. Misalnya Ronald Kiande, Razzie Jeddin dan pemimpin-pemimpin Armada, Sri Kandi, ini semua mampu mengambil alih tampuk pimpinan. Sebelum ini Muhyiddin berkata dia boleh monopoli jawatan dalam Bersatu tetapi memilih untuk melihat ke depan dan masa yang sesuai untuk melatih orang baru. Kenyataan bekas Perdana Menteri itu dipercayai merujuk kepada pemilihan Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut sebagai Ketua Pembangkang. Hamzah merupakan Setiausaha Agung Bersatu. Dalam pada itu, Faizal memberitahu bahawa pemilihan Bersatu ditangguhkan ke tahun hadapan. Katanya pemilihan hanya akan dibuat pada tahun hadapan. Kami telah buat keputusan untuk menangguhkan pemilihan selama 18 bulan mengikut yang dibenarkan dalam perlembagaan.